Baik. Kalau kita lihat Datuk Hishamuddin Tun Hussein dan juga Khairi Jamaluddin adalah di antara dua nama besar yang sebelum ini kalau kita bercakap tentang pemilihan presiden, okey, dan juga timbalan presiden jawatan utama, Khairi Jamaluddin dan juga Hishamuddin merupakan di antara dua nama yang sangat besar yang dikatakan di antara yang bakal menentang Zahid. Okey, tetapi apabila ini berlaku, apabila Hishamuddin digantung 6 tahun, Khairi Jamaluddin perlu dibuang daripada UMNO, dilihat merupakan satu kerugian yang sangat besar kepada parti ini. Okey, untuk mencapai matlamatnya pada masa-masa akan datang. Pandangan Datuk di situ bagaimana? UMNO tak rugi apa-apa terhadap pemecatan Hishamuddin atau Khairi Jamaluddin. Tetapi yang rugi orang Melayu. Yang rugi kepada ahli-ahli UMNO. Mereka akan melihat bahawa UMNO ini masih lagi nak dikuasai oleh pejuang-pejuang ataupun pemimpin-pemimpin UMNO yang berjuang melawan komunis. Maksudnya, dah anak-anak yang lahir era penjajah. Wahal kita dah 65 tahun merdeka. Patut kita bagilah peluang kepada anak bangsa yang berusia 65 tahun ke bawah untuk memimpin negara ini. Dari itu, mengikut falsafah kepimpinan, seorang pemimpin yang gagal ialah pemimpin yang tak melahirkan pemimpin selain dia. Jadi maknanya sekarang UMNO sejak Najib, sejak Mahathir, sejak Pak Lah tidak melahirkan pemimpin-pemimpin baru dalam UMNO ini. Jadi adalah terbentuk yang dipanggil secara evolusi Hishamuddin, Khairi ini. Kemudian itu ditebang, dipotong. Jadi ini bukan merugikan UMNO. UMNO itu tidak bernyawa, tetapi ahli-ahli orang Melayu yang hendak perubahan tentulah terasa rugi terhadap kehilangan dua tokoh ini. Hanya kalau dia nak mengajar pun, bagilah dia peluang 3 tahun. Ini kita jelas niat busuk dia bahawa pada tahun 2027 mereka ni tidak bertanding lagi sebagai ahli parlimen. Kerana atas bendera UMNO, Hishamuddin dah tentu tak boleh bertanding. Kerana 5 tahun, maknanya tahun 2028 baru dia boleh balik memohon atau merayu menjadi ahli UMNO. Jadi apakah hati busuk yang begini? Ini bukan pengajaran. Ini bukan satu hukuman. Ini satu tindakan nafsu yang melambangkan kita warak lepas dilantik jadi Timbalan Menteri pergi sekolah tabligh. Itu sebab orang selalu mempersendakan tabligh ini. Baik. Kalau kita lihat Datuk, apabila berlakunya pemecatan ini, dilihat pelbagai suara-suara, terutamanya suara akar umbi juga menyuarakan, mengatakan bahawa terutamanya pemimpin-pemimpin muda, termasuk di antara pemimpin-pemimpin mahasiswa di luar negara, yang mengatakan bahawa ia merupakan sesuatu usaha untuk membungkam suara akar umbi daripada menyatakan hasrat mereka dan sebagainya, dan ini dikatakan telah membunuh demokrasi dalam sesebuah parti politik yang ditunjangi oleh orang Melayu. Datuk melihat di situ bagaimana? Adakah kebenarannya di situ? Maksud saya dari segi membungkam dan menyekat suara itu, Datuk. Saya ni dah 54 tahun dalam UMNO. Baik. Dan ini kali ketiga saya kena pecat. Saya tak pernah menyertai parti lain. Baik. Memang daripada dulu lagi pun memang ada budaya menyekat orang bersuara. Menyekat ahli UMNO untuk bercakap. Kalau tidak selera kehendak pemimpin itu, bukan parti. Dan itu kita boleh lihat kadang-kala pengurusi tetap, mesyuarat bahagian atau ketua UMNO cawangan tidak membenarkan ahli-ahli bercakap yang jika dilihat mengkritik diri dia sendiri. Jadi memanglah dari segi konsep kepimpinan dalam bentuk mesyuarat, memanglah tidak ada demokrasi, iaitu mesyuarat UMNO cawangan, mesyuarat UMNO bahagian. Malah Majlis Perhimpunan Agung UMNO pun orang-orang yang terpilih boleh bercakap. Bukan sebarang orang boleh bercakap. Dan orang itu mesti ikut rentak kehendak Presiden ataupun fungsi Badan Perhubungan. Jadi memanglah dalam UMNO ni tidak ada demokrasi. Itu sebab UMNO ini sejak tahun 2004 pilihan raya merosot
sehingga ke 26 kerusi pada tahun 2022 kerana sebilangan besar anak muda tidak minat pada UMNO. Jadi UMNO sekarang dia sudah jadi sama dengan MCA. Ahli Cina, saya sebagai Jabatan Nasional memang tahu banyak orang Cina bagi saya kad MCA. Dalam satu kawasan PDM tak kurang 200 orang ahli MCA dalam kawasan itu dan pengundi kawasan itu. Bila buka kertas undi, hanya 8 yang menyokong BN. Maknanya MCA ini sama macam parti-parti macam UMNO sekarang, iaitu ahli MCA undi DP, ahli UMNO pergi undi PN atau PAS atau PBN. Jadi ahli UMNO ni kita boleh ukur ahli yang sebenarnya bukan nombor berdaftar. Dulu ada penanda arasnya, bayar yuran. Dalam UMNO bahagian saya 17,000. Bayar yuran 12,000 lebih kurang, 5,000 tak bayar yuran. Tapi hadir mesyuarat waktu UMNO kuat, UMNO Perdana Menteri tak pernah lebih pada 2,700, tak pernah lebih. Ada pun berlaku 2,700 ni kerana tahun tu ada pemilihan. Jadi ketua cawangan kerahkan penyokong dia, yang menentang keluarkan penyokong dia jadi banyak. Jadi kehadiran UMNO cawangan mana ada pernah bawah atas pada 50, bawah 50. Jadi 30 orang, 40 orang. Mesyuarat Agung UMNO cawangan memilih yang akan datang. Cuba nanti kita galakkan ahli UMNO ambil video masa persidangan UMNO cawangan di kampung ke, di bandar ke, yang ada dalam 30 ke 40 orang saja. Itu dia. Baik, Datuk Zaharin dikenali sebagai seorang pengkritik tegar, terutamanya terhadap UMNO lah. Okey, kalau kita lihat Datuk sendiri pun pernah menaik ke pentas Pakatan Harapan ketika KMP Pilihan Raya. Sekarang ini Pakatan Harapan sudah pun bergabung dengan UMNO bentuk kerajaan perpaduan. Apa yang ingin Datuk katakan di sini, Datuk, tentang penyatuan ini? Saya memberikan sokongan pada awal lagi supaya UMNO ni bergabung dengan Pakatan Harapan kerana saya melihat bahawa masa depan UMNO itu sendiri. Kalau dia bergabung dengan PN yang dia berada, yang sudah ada 73 kerusi dengan UMNO 26 kerusi, tahun 2027 BN atau UMNO ini nak bertanding di mana? Di mana kawasan dia nak bertanding? Yang dia boleh menang mudah. Kalau pergi ke PS, dia boleh bertanding untuk lawan 73 kerusi ini. Kerana dia bergabung dengan PS. Jadi masalah yang bangkit sekarang, nampaknya UMNO ni sudah dibunilah. Macam saya kata dalam Facebook, UMNO megah jadi menteri 6 orang, tapi 5 menteri itu menteri seremoni saja, menteri pengajian tinggi. Apa yang dia boleh buat untuk ahli-ahli UMNO cari makan? Menteri luar berapa banyak ahli UMNO boleh jadi duta, menteri undang-undang melepaskan ahli UMNO yang bankrupt mungkin boleh. Menteri MITI tak campur manusia, tak campur ahli UMNO. Lagi kementerian-kementerian penting yang lain tak ada, hanya Zahid saja yang ada kementerian yang dulu dipanggil Kementerian Pembangunan Bandar. Boleh orang UMNO kejar dia untuk dapat projek dengan agensi-agensi dia. Dari itu kerajaan ni tidak kuat. Kerana UMNO ni yang bergabung ialah ahli politik kepimpinan dia saja, bukan partinya. Dari itu hanya 6 ekor menteri dengan 20 orang ahli parlimen dah tolak satu, tinggal 19 yang menyokong kerajaan PS. Itu sebab saya kata kerajaan ini akan tumbang dalam 6 bulan lagi. Setelah berlakunya pilihan raya negeri, UMNO tak menang satu kursi pun. Apabila tak menang 6 kursi, pencinta-pencinta UMNO, ahli-ahli UMNO tegar akan desak supaya diperbetulkan balik. Sama ada untuk menghadapi undi tidak percaya, membuang Zain Amidi sebagai presiden, kerana saya rasa sekarang cawangan-cawangan pun akan melakukannya dalam bentuk kata dua kepada ketua-ketua bahagian. Jadi basicnya dah ada tindakan-tindakan ini. Dari itu
saya melihat Kerajaan Pakatan Harapan ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ke hari bagus, nampak ada perubahan membaiki pentadbiran negara. Baik. Untuk terakhirnya Datuk, Datuk merupakan di antara yang pernah mendapat tindakan daripada UMNO itu sendiri. Apa yang Datuk ingin perkatakan terutamanya kepada Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga kepada veteran-veteran UMNO yang dilihat ramai yang mengatakan bahawa kenapa veteran-veteran UMNO juga hanya berdiam diri melihat tindakan yang dilakukan oleh Presiden. Kata-kata terakhir daripada Datuk, silakan. Pertama, veteran UMNO ni tak berguna. Dia bukan satu pertubuhan yang menyertai, yang bergerak untuk menjaga kepentingan veteran. Dia pertubuhan syok sendiri yang dikuasai oleh 2-3 orang untuk kepentingan diri dia, yang berurus dengan parti untuk kehidupan dia dan sebagainya. Veteran patut bertindak luas. Macam saya melihat veteran di Bandar Turadan ni, tak ada apa dia buat pun. Dia bukan menjaga pun, bukan datang ke cawangan tanya berapa orang ni orang tua yang boleh dimasukkan dalam veteran. Jadi inilah yang saya lihat akan merosakkan veteran itu sendiri. Jadi dia punya masalah sekarang ni, jika kerakusan Presiden ini tidak dihalak oleh ahli parti yang ada dalam parti sekarang, tak nak bersuara, tak mendiamkan diri, maka UMNO akan jadi parti seperti si Luncai dengan labu-labunya. Betul, Luncai berjaya sehingga dapat kahwin puteri raja, tapi akhirnya dibunuh oleh raja sendiri. Begitu jugalah UMNO ini. Ahli UMNO kata, okey, buatlah, biarkan, tapi yang rosak dalam perspektif ini bukan Luncai, bukan Zahid Hamidi. Yang rosak ialah UMNO. UMNO pada tahun 2027 satu kerusi parlimen pun dia tak boleh menang, dan dia akan tutup sebagai satu parti yang tak dikenali oleh generasi 2100. Ini yang masalah dia. Dari itu nasihat saya, veteran-veteran ni, bangkitlah. Kamu ni nak jaga tempolok kamu untuk apa? Macam Sisa Agung, veteran, hanya seronok ada pejabat, ada apa, angkuh, Haji Datuk Mat Desa berkata supportive Pak Lah, dengan nasihat-nasihat dalam TikTok, dalam Facebook. Tapi apa yang dia lakukan nasihat kepada Presiden UMNO, ini semua jenis-jenis yang macam sekarang, iaitu telur tak ada dalam pasaran. Dalam seluar mereka tak ada telur.